Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kudrah dan iradahnya lah kita sama-sama dapat menghadiri sembahyang berjemaah zuhur di masjid yang mulia ini. Dan senantiasalah kita mengharapkan, berdoa kehadrat Allah supaya kita ni termasuk orang-orang yang sentiasa bersyukur dan juga senantiasa bersabar. Kerana syukur dan sabar itu ibarat sayap kiri dan sayap kanan untuk kita terbang menemui Rabbul Izzah. Makna terbang di sini bukanlah terbang secara zahir, tetapi dia merupakan alat di mana syukur dan sabar ini untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada sebuah cerita di mana dikaitkan dengan sabar dan syukur, iaitu seorang khalifah telah berburu bersama dengan menterinya, tapi di perjalanan terpisah antara menteri dan khalifah ini. Kemudian menteri ini telah nampak sebuah kemah dan dia menghampiri kemah tersebut. Di dalamnya ada seorang wanita cantik, wanita muda yang rupawan. Kemudian tu apabila dia mengatakan, adakah suami kamu di dalam kemah ini? Dia kata tidak. Jadi tuan tidak diizinkan masuk dalam kemah ini. Tidak, aku tidak akan masuk. Yang aku perlukan hanya segelas air. Jadi kata peruntukan untuk suami saya sudah diberikan. Tidak ada lagi air. Yang ada hanyalah air untuk diri saya sendiri, kata wanita ini. Kemudian diserahkanlah kepada menteri yang tersesat jalan ini, yang terpisah daripada khalifahnya. Kemudian tu dia hanya duduk di luar selepas dia membasahkan tekaknya dengan air yang telah diberikan oleh wanita ini. Kemudian tak lama, waktu duduk itu dari kejauhan nampak bayang-bayangan orang yang menghampiri kemah tersebut menunggang unta. Perlahan demi perlahan maka jelaslah yang datang itu adalah seorang laki-laki tua. Apabila sampai di situ, dia tidak menegur pun menteri yang singgah di situ, yang duduk menghentikan penat lelahnya. Kemudian tu dia terus masuk memberikan salam dan dijawab oleh wanita yang di dalam kemah. Dan wanita ini sibuk mengambilkan selai kain, mengibas-ngibas abu-abu debu padang pasir yang melekat kepada laki-laki tua ini. Kemudian itu dengan sangat kasarnya laki-laki tua ini minta air minum. Jadi menteri ini heran, laki-laki apa namanya ini? Dia sudahlah tua, tidak pula baik rupanya, dapat seorang isteri yang muda yang cantik. Sepatutnya dia menangani isterinya itu dengan sopan santun. Tetapi terjadi sebaliknya. Maka timbul tanda tanya di dalam hati menteri ini. Kemudian tak lama laki-laki ini keluar. Dan itulah peluangnya menteri ini dapat bertanya kepada wanita cantik ini, siapa laki-laki tadi? Dia kata, itu suami aku. Begitu kasar sekali perangainya terhadap kamu. Tidakkah kamu merasakan rugi? Sudahlah rupa kamu yang cantik ini dapat pasangan orang tua, lagi tidak elok rupanya. Sudah tidak elok rupanya, tidak elok juga budi pekertinya. Jadi wanita ini heran, kamu sebagai menteri khalifah, sepatutnya yang kamu nasihatkan aku supaya aku ini taat kepada suamiku. Tidakkah engkau ketahui bahawasanya rupa yang cantik ini adalah merupakan anugerah daripada Allah? Jadi aku senantiasa bersyukur dengan rupa yang cantik yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kerupawan aku begini. Tetapi hanya sekadar syukur saja, aku yakin bahawasanya aku tidak akan terlebih hampir kepada Allah, melainkan sabar aku akan diuji oleh Allah.
Bagaimana untuk aku menguji kesabaran aku? Yaitu untuk aku meletakkan di samping kananku syukur, di samping kiriku sabar. Melainkan dengan orang tua suami aku inilah yang aku taat kepadanya, sekalipun perangainya kasar, tapi aku senantiasa sabar bersama dengan dia, dengan harapan mudah-mudahan dengan kesabaran aku dan disertai dengan kesyukuran terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadaku, maka dengan itu aku akan terlebih hampir kepada Allah. Jadi kita mengambil iktibar di petang hari ini dengan cerita ini, bahawa nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita wajib kita syukuri, dan segala apa saja ujian yang Allah Ta'ala berikan kita, kita wajib sabar, kerana sabar itu akan menaikkan darjat kita. Tidak semua ujian yang Allah Ta'ala berikan disebabkan kerana kesalahan kita. Kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, saya sudah solat, saya sudah pergi haji, saya sudah bersedekah, saya sudah keluarkan zakat, saya sudah bercampur di dalam masjid ini menjadi aktivis, menyumbangkan tenaga tidak kira siang dan malam, tetapi kenapa saya dirundung malang? Kenapa ada saja nasib tak baik yang menimpa saya? Orang akan bertanya gitu, disebabkan dia merasakan bahawasanya amalnya tadi itu sudah cukup untuk Allah Ta'ala memberikan segala nikmat kepadanya. Tidak akan Allah Ta'ala cinta seseorang melainkan banyak ujian yang didatangkan kepadanya. Siapa yang paling banyak sekali diuji oleh Allah Ta'ala? Yaitu para anbiya, kemudian itu para awliya, kerana mereka adalah merupakan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kita, kalau seandainya kita banyak diuji, janganlah kita lemah semangat. Di sini pentingnya sahabat, di sini pentingnya saudara mara, pentingnya kekeluargaan, kerana mereka itulah yang senantiasa di samping kita, yang akan dapat memberikan sedikit nasihat, sedikit kata-kata lembah lembut di dalamnya, itu akan kita rasa bahawasanya itulah merupakan penawar daripada apa yang telah diuji oleh Allah kepada kita, di samping kita memperkukuhkan kesabaran kita. Dan mudah-mudahan segala apa yang diuji oleh Allah Ta'ala kita sabar, dan kita minta pertolongan daripada Allah untuk lulus dalam setiap ujian yang Allah Ta'ala bagi. Terkadang kala juga apa yang Allah Ta'ala beri keburukan kepada kita merupakan peringatan. Adakah dulu-dulunya kita pernah menyakiti hati orang? Kita pernah mengambil nikmat orang? Kita pernah ada di dalam hati hasad kepada nikmat yang orang telah dapat? Maka itulah terkadang kala Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita supaya kita senantiasa, apabila sudah dibalas kita oleh ujian oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan segala dosa yang telah kita kerjakan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Maka dengan demikian senantiasalah kita memperkukuhkan kesyukuran kehadrat Allah, dan kita memperkasakan kesabaran kepada Allah. Mudah-mudahan dengan dua sifat yang terpuji ini, kita senantiasa dihadiri oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya kita sambung di kuliah kita pada tiap hari Khamis ini adalah cerita anbiya ataupun kisah sejarah daripada jejak Rasul. Apa yang telah kita bicarakan pada minggu yang lalu, iaitu sampai kepada tafsiran mimpi Raja Bukhtanasar, di mana sebuah patung itu terbuat daripada campuran-campuran beberapa jenis logam. Kita berhenti pada minggu yang lalu pada ketikanya kita berkata bahawasanya tamsil ataupun ibarat tiga bahagian, iaitu bahagian yang ketiga, iaitu perut dan dada dan pinggang, yang diperbuat daripada tembaga, daripada perut dan pinggang dibuat daripada tembaga, iaitu itu merupakan satu daripada tanda-tanda ataupun lambang daripada kekuasaan Raja Darius. Raja Darius adalah orang Media asalnya, iaitu orang yang telah bersekutu untuk membentuk negara ataupun kerajaan Parsi, dan beliau telah meneraju kerajaan Parsi ketika itu, dan terajunya itu sangat luas pemerintahannya, ditambah dengan beberapa peperangan yang berlaku yang telah dilakukan oleh Raja Darius. Dan Raja Darius punya hubungan dengan Nabi Daniel sangat rapat. Raja Darius sangat mencintai Nabi Daniel.
Dan cintanya Raja Darius kepada Nabi Daniel ini telah membuat warga istana begitu sangat benci kepada Nabi Daniel, yang akhirnya mereka telah mengaturkan satu pakatan, di mana pakatan itu membentuk satu undang-undang. Undang-undang itu mengatakan di dalam sebulan tidak ada orang yang boleh diizinkan untuk memberi ataupun untuk bermohon sama ada kepada tuhan-tuhan yang dipercayai oleh orang-orang Parsi ataupun kepada siapa saja, melainkan hanya kepada raja. Jadi tentulah keadaan ini tidak menyenangkan Nabi Daniel, kerana Nabi Daniel adalah Nabi yang bertuhankan Allah. Dan di dalam sejarah Nabi Daniel ada disebutkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama, ataupun lebih jelas lagi khusus di dalam kitab Daniel itu sendiri, menyatakan bahawasanya Nabi Daniel ini mengerjakan sembahyang 1 hari 1 malam 3 kali, iaitu menghadap kepada Jerusalem ataupun kepada Baitul Maqdis. Sembahyangnya itu sama macam kita, ada berdiri, ada rukuk dan ada sujud. Boleh tuan-tuan dapatkan daripada kitab Daniel, penjelasan-penjelasan tu amat nyata, amat jelas ya. Dan ada pemberitaan di dalam kitab perjanjian lama juga, dan di dalam perjanjian baru, iaitu di dalam Bible itu sendiri, ada yang mengatakan cara sembahyangnya Nabi Daniel ada berdiri, ada rukuk dan ada sujud. Jadi dia tidak di bawah pemerintahan siapa-siapa. Apa yang telah diletakkan sebagai undang-undang telah tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Jadi Nabi Daniel tetap mengerjakan solatnya 3 kali sehari semalam, yang akhirnya beliau terjebak dengan apa perkataan ataupun pekerjaan beliau, yang akhirnya warga istana itu telah menangkap Nabi Daniel dan dipersembahkan kepada Raja Darius, yang mengatakan dia telah melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh Raja Darius sendiri. Walhal undang-undang itu bukan Raja Darius yang mengatakan, tetapi yang mengatakan undang-undang tersebut adalah menteri-menterinya. Hanya di-approvekan ataupun hanya diizinkan oleh Raja Darius saja. Mau tak mau, walaupun dia cinta kepada Nabi Daniel, tetapi terpaksa untuk mengikuti undang-undang yang telah dia terapkan sendiri, disebabkan daripada permintaan menteri-menterinya. Jadi akhirnya Raja Daniel dihukum, dimasukkan di dalam lubang ataupun di dalam gua yang di dalamnya ada banyak singa-singa tinggal. Kemudian tu pintu gua itu ditutup. Sebelum lagi Nabi Daniel dimasukkan ke dalamnya, walaupun dengan keadaan sangat tenang dia masuk ke dalam lubang tersebut, di dalam gua tersebut, yang akhirnya Raja Darius terpaksa mengatakan sesuatu disebabkan rasa cintanya kepada Nabi Daniel. Katanya, wahai Nabi Daniel, semoga Tuhan yang kau sembah selama ini akan dapat menyelamatkan kau daripada bahaya yang kau akan hadapi. Kemudian tu pintu gua ditutup. Semalaman Raja Darius tidak dapat tidur, tidak dapat lelapkan mata kerana sayangnya dia kepada Nabi Daniel. Yang akhirnya subuh-subuh lagi, belum lagi matahari terbit, dia sudah memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk buka pintu gua tersebut. Apabila dia buka, Nabi Daniel masih ada di dalamnya, iaitu masih hidup lagi. Malah singa-singa ini datang berteleku kepadanya, seolah-olah menyerahkan diri kepadanya, tidak dipengapa-ngapakan pun Nabi Daniel. Yang akhirnya dia dikeluarkan, dan barulah dia mengatakan sebenarnya siapakah yang telah mengatur fitnah itu. Maka orang yang telah bersalah dihukum raja sama serupa, iaitu masuk ke dalam lubang gua singa. Sebab itu ini adalah merupakan satu pengajaran kepada kita, jangan mengaturkan fitnah kepada orang lain. Disebabkan apa? Disebabkan hasadnya kita, sampaikan anggota kita telah menyatakan sendiri apa yang tersembunyi di dalam hati kita, iaitu disebabkan hasad, anggota ini sendiri telah mengaturkan sesuatu kepada orang yang dihasadkan. Dan pasti apabila orang yang berhasad kepada seseorang, Allah Ta'ala akan balas serupa dengan apa yang dihasadkan. Jadi sebab itu sebelum kita mengatur sesuatu kejahatan, ingatlah bahawasanya balasan itu tidak akan ada orang yang akan menampungnya, melainkan kita sendiri. Jadi sadarlah bahawasanya yang kita perangkapkan adalah bukan orang lain yang kita hasad, tetapi adalah diri kita sendiri.
Inilah kerapnya kita lupa, kita lalai. Disebabkan segala apa yang telah kita cita-citakan didorongkan oleh syaitan, didorongkan oleh iblis. Iblis selalu menyatakan bahawasanya apa yang kita kerjakan itu elok, sekalipun akibatnya tanpa kita sadar adalah kita sendiri yang bakal menanggungnya. Jadi ingat bahawasanya hasad bukan terhadap orang lain, tetapi balasannya adalah diri kita sendiri. Jadi apabila yang hasad ni sudah binasa, tak lama kemudian Raja Darius pun turun tahta disebabkan keuzuran. Maka yang naik kerajaan ataupun yang memerintah kerajaan adalah Raja Cyrus. Raja Cyrus, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, di waktu pemerintahan Raja Darius, orang-orang Yahudi yang telah ditawan oleh Raja Nabukadnezar ataupun Bukhtanasar telah dipulangkan, telah diizinkan untuk pulang ke Palestin. Jadi di dalam keadaan pemulangan daripada Babylon ke Palestin, waktu itu oleh kerana masa sudah begitu jauh sekali, sudah begitu lama, sudah hampir kepada 1 abad ataupun 100 tahun. Jadi semua puak Bani Israel yang 12 itu tidak kesemuanya dapat pulang ke Palestin. Jadi ada sebahagian puak yang sudah hilang sama sekali, tidak ada jejaknya. Ini nanti akan kita sambung pada ketikanya zaman Nabi Isa AS. Kerana cerita ini akan tak lama lagi selepas daripada kematian Nabi Daniel, kita akan menceritakan tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sudah hampir kepada kelahiran Nabi Isa AS, kerana Nabi Zakaria diutuskan oleh Allah Ta'ala pada tahun 91 sebelum Masehi. Kemudian tu Nabi Yahya. Nabi Yahya sudah hampir sekali antara kelahiran Nabi Isa AS, yang di situ akan bermula tahun Masehi. Selepas daripada kelahiran Nabi Isa, kita akan menceritakan tentang Nabi Isa AS. Kemudian tu cerita Nabi Muhammad. Selepas daripada cerita Nabi Muhammad, masuk ke dalam cerita Khalifah Ur-Rasyidin, terus kepada zaman di mana Islam berkembang daripada Madinah terus ke seantero dunia, sampailah nanti Islam tiba di Nusantara kita ini. Dan bagaimana Islam sampai di sini, nanti terus masuk cerita-cerita yang lain, cerita pendakwah-pendakwah Islam yang mulia yang telah bawa Islam, memperkenalkan Islam di tanah Melayu kita ini. Dan sebagian daripada mereka mendapat karamah yang sangat luar biasa yang kita kenal, wali-wali tanah Melayu, wali-wali tanah Jawa, semuanya itu akan kita sentuh. Kerana ini adalah merupakan siri tiap-tiap hari Khamis adalah masa hari di mana saya akan cerita bersambung-sambung. Sebab itu bagi siapa-siapa yang baru mendengarnya, barangkali cerita ni tak dapat dihubungkan dengan cerita sebelumnya. Walau macam mana pun, tuan-tuan boleh lihat pada Facebook. Facebook masjid ini ada merekodkan dan memasukkan di dalamnya, tetapi ini baru-baru saja dibuat, sebelumnya tidak ada. Dan tidak memungkinkan saya akan dapat mengulangi cerita daripada mula Nabi Adam AS tercipta sampai kepada Nabi Daniel sekarang ini. Jadi apabila peralihan di mana perpindahan daripada Babylon berlaku, di situ nanti akan berlaku kekurangan ataupun hilangnya puak-puak Bani Israel. Daripada yang 12 tinggal hanya beberapa puak saja. Itu akan kita sentuh kemudiannya. Jadi apabila mereka sudah kembali ke Palestin, mereka telah membentuk sebuah kumpulan lagi, sebuah kumpulan di mana di situ nanti akhirnya akan diutuskan Nabi Zakaria kepada mereka, dan mereka telah berusaha untuk membina semula Haikal Sulaiman. Di pihak Babylon pula, di mana Nabi Daniel masih tinggal di situ, iaitu di ketikanya diutuskan oleh Allah Ta'ala raja pengganti kepada Raja Darius, iaitu yang kita kata Raja Quraisy ataupun Raja Cyrus. Raja Cyrus ini adalah raja besar yang pernah diandaikan oleh para sejarah. Beliau adalah Zulkarnain yang disebut di dalam Al-Quran. Tetapi sangat panjang perbincangannya. Kalau kita nak sentuh bagaimana sampai dikatakan bahawasanya Raja Quraisy adalah merupakan raja yang telah disebut di dalam Al-Quran sebagai Zulkarnain. Kerana di dalam pemerintahan Raja Quraisy inilah Raja Nabi Daniel telah wafat. Tetapi tidak diketahui di mana dia dikuburkan. Ada yang mengatakan dia dikuburkan di
Babylon itu sendiri, di sebuah tempat yang namanya Kirkuk, dan sekarang ini di daerah Iraq. Ada pula yang mengatakan di sebuah tempat yang namanya Susa, di bahagian negara Iran. Ada pula yang mengatakan selepas daripada pemerintahan Raja Quraisy, Nabi Daniel berhijrah ke Mesir. Ini adalah salah satu daripada gelombang penghijrahan orang-orang Yahudi balik ke Mesir, dan di sana dia telah wafat, iaitu di sebuah tempat yang sekarang ini dikenal dengan Masjid Daniel. Di situ makam Nabi Daniel, dan tidak diketahui sebelum sampai kepada pemerintahan Umar radhiyallahu an. Kerana apabila sampai pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin, iaitu Saidina Umar telah mengantarkan pasukan untuk mengalahkan Mesir, yang akhirnya Mesir ditakluk oleh orang-orang Islam. Di situ panglima perang yang telah diutuskan oleh Saidina Umar telah menemui sebuah tempat yang terkunci, yang akhirnya apabila dibuka, di dalamnya ada jasad yang tidak hancur dan masih cukup dengan kain kafannya sekali. Jadi apabila ditanyakan kepada Saidina Umar yang menjadi khalifah ketika itu, Saidina Umar kata, tak aku mengetahui makam siapa di situ. Kemudian tu dia bertanyakan perkara tersebut dengan Saidina Ali, yang akhirnya Saidina Ali mengatakan, mengikut daripada pengetahuan Saidina Ali, dia mengatakan bahawasanya makam itu adalah makam Nabi Daniel, yang akhirnya didirikan masjid. Sampai sekarang masjid itu ada, namanya Masjid Daniel. Kita kembali kepada tafsir mimpi tadi, iaitu apabila sudah sampai nanti pada pemerintahan Quraisy, maka Quraisy inilah yang dikatakan Zulkarnain yang telah menakluki banyak tempat, iaitu di barat dan di timur. Tapi bagi peribadi saya sendiri, saya tidak mengambil pandangan yang mengatakan bahawasanya Raja Quraisy adalah Zulkarnain. Kerana Zulkarnain di dalam Al-Quran disebut terlalu sangat awal masanya, iaitu sama masa dengan Nabi Ibrahim diutus. Dan ketika itu kerajaan Parsi sudah ada. Sudah ada raja-raja besar, sudah ada raja-raja yang memerintah antara timur dan barat, dan kekuasaannya juga sangat luas. Jadi apabila ketikanya Nabi Ibrahim, siapa yang pernah dengar kuliah saya yang lepas-lepas, saya sudah menceritakan, iaitu ketikanya Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah, beliau telah didatangi ataupun telah diziarahi oleh seorang raja yang sangat perkasa, yang telah menawan dunia barat dan dunia timur, iaitu Zulkarnain, yang dikenal ketika itu adalah Zulkarnain. Jadi Zulkarnain ini telah diislamkan oleh Nabi Ibrahim itu sendiri, dan beliau ini hidup pada zaman Nabi Ibrahim, yang zaman Nabi Ibrahim ini sangat jauh dengan zaman Nabi Daniel. Kalaulah dikatakan Nabi Daniel itu mati ketika Raja Quraisy, maknanya Raja Quraisy itu hidup sama zaman dengan Nabi Daniel. Jadi ini satu pandangan yang mana saya lebih berat mengatakan bahawasanya Zulkarnain hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Dan ketika itu yang memerintah Parsi ataupun yang memerintah sebagai raja besar yang berada waktu zaman itu adalah Raja Hammurabi. Dan Raja Hammurabi ini adalah raja yang telah menggubal undang-undang kerajaan daripada peringkat atasan sampai kepada jenayah secara terperinci, yang ada sedikit persamaan dengan hukum-hukum Islam sekarang ini masih digunakan lagi di sebahagian negara-negara besar dunia. Ini kita boleh rujuk dalam sejarah raja-raja Parsi. Kalau siapa yang rajin bikin research, mereka akan dapat mengetahui ada kod kod undang-undang sampai sekarang ni dipakai. Ceraian berapa, undang-undang bab berapa, di bawah perenggan berapa, semua ada dia punya kod ataupun kod undang-undang yang diciptakan oleh Raja Hammurabi ini. Dan Raja Hammurabi ini kalau kita kata adalah sebagai orang Islam, yang kerana dia telah beriman kepada Nabi Ibrahim AS. Maka kita tinggalkan pandangan saya. Jadi kita balik kepada Raja Quraisy, yang di mana ketika itu dia telah menakluki seluruh kawasan sekitarannya. Raja Quraisy ini juga tidak kekal, kerana pada tahun 330-an kerajaan ini telah diserang oleh orang-orang Yunan ataupun orang-orang Greek,
Ketika itu yang menjadi raja panglima perangnya adalah yang sangat terkenal, iaitu kita sudah tahu ceritanya, Alexander the Great. Dan Alexander the Great ini juga adalah satu-satunya calon ataupun pernah diprasangkakan sebagai Zulkarnain yang disebut di dalam Al-Quran. Tapi sayang, kerana Alexandra Macedonia ini bukan orang Islam, bukan beragama Islam, dan akhlaknya tidak sebagaimana akhlak yang digambarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi ada yang mengatakan ahli sejarah, apabila sudah diserang oleh orang-orang Greek ini, orang-orang Macedonia, kerajaan Parsi hancur sama sekali. Tapi tidak benar, kerana ada ahli-ahli sejarah yang mengatakan kerajaan Parsi tidak binasa di tangan orang-orang Greek ataupun di tangan orang-orang Yunan, tapi dia akan binasa satu ketika nanti oleh satu kaum yang sangat tidak dikenal asalnya. Jadi apabila Raja Kores sudah tidak ada lagi, sudah meninggal disebabkan diserang oleh orang-orang Alexander the Great, maka sudah habis cerita, selesai. Kemudian tu yang selanjutnya, kerajaan yang selanjutnya berdiri, yang digambarkan tentang peha yang diperbuat daripada besi, peha dan kaki yang diperbuat daripada besi. Dan peha yang kaki dibuat daripada besi adalah menggambarkan pemerintahan Alexander the Great yang telah menguasai Parsi. Dia juga tidak lama, kerana Saki-Baki daripada kerajaan Parsi bangun semula. Yang dikenal ketika itu Saki-Baki kerajaan Parsi yang masih ada namanya Sassanid, di bawah pemerintahan seorang raja namanya Seleucid. Jadi mereka telah bangun menentang orang-orang Greek ini, yang akhirnya orang-orang Greek pun kalah. Maka dia memerintah. Yang akhir sekali daripada tafsirannya, iaitu kaki yang diperbuat daripada besi dan campuran tanah liat, adalah menggambarkan kuasa-kuasa kecil daripada kerajaan Sassanid yang tinggal. Mereka itu memerintah Parsi sampai kepada datangnya Islam. Dan setelah wafatnya Nabi SAW 10 tahun, Saidina Umar telah menghantar satu pasukan untuk mengalahkan Parsi. Dan inilah yang digambarkan dalam mimpi Bukhtanasar, iaitu sebiji batu yang terjungkal daripada mana tidak tahu telah menimpa kaki yang diperbuat daripada besi dan campuran tanah liat ini, yang akhirnya menghancurkan seluruh patung tersebut. Dan batu inilah yang digambarkan sebagai lambang kerajaan Islam, iaitu tentera Islam yang datang. Hanya kecil saja kerajaannya ketika itu kerana baru saja di Madinah. Ya, kemudian tu apabila sudah dihantar oleh Saidina Umar, mereka inilah yang telah menghancurkan keseluruhan kerajaan Parsi yang namanya Sassanid. Yang tinggal Saki-Bakinya adalah The Hanging Garden of Babylon, itu saja sekarang ini, iaitu Taman Bergantung Babylon, yang sampai sekarang adalah merupakan perkara-perkara 7 yang menakjubkan di muka bumi ini. Jadi kemudian Islam ketika itu sangat kecil, yang akhirnya batu tadi itu daripada penglihatan mimpi Raja Bukhtanasar makin lama makin besar, yang akhirnya hampir menutupi seluruh muka bumi ini. Maka itulah siapa yang telah memimpinnya ataupun siapa yang telah membangun orang-orang Islam ini, yang digambarkan sebagai sebuah batu kecil, adalah tidak lain iaitu Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang ini baru kita lihat bagaimana keseluruhan Parsi, iaitu sekarang Iran dan Iraq, adalah yang kebanyakan majoritinya adalah orang-orang yang beragama Islam. Sampai situ saja, sudah jam 2. Saya tidak panjangkan lagi. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Bidai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahil Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.